the harmony stays in Rumah Bani, love never strays. Salam sejahtera. Selepas kita berehat sebentar tadi, lebih kurang dalam 20 minit juga untuk kita memberi ruang kepada sponsor kita pada kali ini. Saya ingin ucapkan, Jen, tadi di awalnya kita sebenarnya agak terlupa. Bukan terlupa, tapi memang kita mau bagi element of surprise sekali kan. Betul. Hari ini kita ditaja oleh Yang Coffee ya. Yang Coffee. Yang saya pegang ni kopi dengan Jennifer, yang Datuk pegang perisa green tea, dan ada beberapa lagi perisa lain lah. Dan untuk makluman, Yang Coffee ini adalah sebuah idea keusahawanan yang diusahakan oleh beberapa orang anak muda dan diketuai oleh saudara Nado yang ada bersama-sama kita di lokasi podcast pada kali ini. So thank you saudara Nado. Dan untuk yang mau mendapatkan produk ini, yang mau rasa minuman dia macam mana, boleh pergi ke Kota Blut. Sekarang ini dorang ada bertapak di Kota Blut lah, dan mungkin ada juga social media dorang kan. Boleh tengok di Yang Coffee lah. Datuk okey juga dia punya perisa. Sedap ini. Cuma Datuk komplain tadi dia guna plastik. Kita Datuk mahu ni menjadi lebih sustainable. Ini climatologist ya. Jangan hidangkan dengan plastik. Betul. Jadi selepas ini saudara Nado mungkin boleh gantikan dengan straw brush. Mungkin boleh pakai labu sayung kah? Atau kertas kan, plastik kertas. Dan kita juga hari ini sebenarnya tidak lupakan tajaan untuk lokasi kita. Tuan Empunya Tanah, Tuan Tanah Kedaung untuk Rumah Pangi ini ada bersama kita hari ini. Datuk Teknologis Dr. Ramzah Dambol. Dan sebenarnya Rumah Pangi ini menyimpan pelbagai memori untuk saya dan Jennifer lah. Dan ramai lagi sebenarnya community orator di UMS dan juga beberapa IPT lain lah, Datuk. Terima kasih lah kerana bukan saja community orator tau, community akademik. community berapa akademik. banyak PhD dilahirkan di rumah ini. Hampir Lepas semua, saya rasa hampir semua Datuk yang pernah menduduki sini adalah pemegang PhD. Saya belum lagi Yang lah. akan datang Islam. InsyaAllah. Yang akan datang Islam. Saya juga bersyukurlah sebab pernah menjadi ahlul Pangi ni, ahli Rumah Pangi, kerana banyak sebenarnya pengalaman dan juga kesan-kesan hidup lah, Datuk. Kesan-kesan hidup yang membentuk dan melentur saya di rumah inilah. Rumah Pangi ni sekarang ini masih beroperasi masih sebagai beroperasi dan semakin mendapat banyak permintaan. Dan kita juga sebenarnya kalau ikutkan kapasiti sedia ada, sebenarnya bolehlah dikatakan kita masih tidak cukup lagi Datuk sebenarnya. Apabila ada keramaian, bilik masih tidak cukup. So itulah yang saya rasa akan datang. Nanti kita ada satu lagi Datuk di ujung. Apa namanya tu, Datuk? Itu sebenarnya adalah Grand Design Cafe Rimba Buku. Saya lupa pula. Daripada kita yang terangkan pasal Rumah Pangi, bos, kita bagi sekejap lah kan. Biarkan owner yang terangkan apa itu Pangi dan apa yang akan datang di Pangi. Okey, Datuk, sila. Datuk, sila. Apa tu orang lain di situ penghuni pula yang tuan rumah dia kan duduk saja. So, tidak, maksudnya bukan apa, Datuk. Maksudnya sebenarnya keterbukaan. Konsep keterbukaan yang ada pada Pangi itu menyebabkan orang macam kami pun boleh explain. Sejak bila rumah ni sebenarnya dibina? Rumah Pangi ni sebenarnya saya beli tanah dan rumah asal di sini, tapi lepas tu rumah asal tu saya robohkan dan saya buat seperti yang ada sekarang inilah. 2008. Saya beli juga daripada kawan saya.
Jadi impian saya untuk rumah Pangi ini, dia memang Pangi ini adalah kepayang yang digunakan untuk mengawet makanan. Tapi Pangi juga adalah tempat pertempatan pertama masa ibu bapa saya berhijrah. Sebab orang dusun ni kan suka berhijrah mencari tanah. So tanah pertama yang dia teroka adalah di Pangi, yang sudah ditinggalkanlah sebelum pergi ke Pundasang. So saya namakan rumah Pangi ni untuk satu, saya punya tribute kepada saya punya bapa dan juga saya punya parents lah. Parents saya ni unik tau. Saya ingat lagi ya. Dulu kami tinggal di Ranau, ada rumah. Rumah tu kan sentiasa penuh dengan orang. Sepupu lah daripada ni, sebab kami tinggal di Pekan. Jadi diorang bila mau pergi belajar sekolah menengah kan satu cuma ada Mat Saleh sahaja di Ranau tu. Jadi diorang akan tinggal di rumah tu, sepupu lah, kadang-kadang anak jiran lah, kadang-kadang anak angkat lah. Saya masa tu saya bersekolah di Semenanjung kan. Kadang-kadang saya bising juga. So setiap kali saya balik, bilik saya tu penuh dengan orang. Taulah saya ni saya suka yang saya ni introvert sikit. Nampak saja extrovert. Introvert ke? Betul ke? Transisi introvert. Betul lah. Jadi saya tidak berapa suka bila ini tu kan. Lepas tu kadang-kadang saya terfikirkan kenapa saya punya parents ni kan macam kau anak kau sendiri pun sudah ramai, tapi rumah kau sentiasa penuh. Tapi mungkin sebab anak-anak dia semua sudah keluar, jadi dia sentiasa mau rasa rumah tu ramai. Ada kan. orang kan? Sentiasa ramai lah. Macam-macam. Ada yang bukan keluarga pun, hanya kenalan atas kenalan. Tapi anak dia kata, kami mau tinggal lah anak kami di rumah ni sebab sekolah menunggu asrama. Kadang-kadang menunggu asrama tu kan sampai dia habis tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Itu rupanya asrama dia. Kan. Tapi bila saya fikir-fikir balik, saya suka yang itu. Sebab dia macam membesarkan keluarga kan lepas semua. So saya ingat macam tu, saya kata rumah Pangi ni kan, kalau saya sudah ada rumah Pangi, I want it to be exactly macam tu. Ada ramai kan di sini ni, budak-budak debat kita, budak-budak geografi buat kajian lapangan pun di sini. Kadang-kadang ada budak-budak kawan saya daripada Semenanjung tidak dapat balik pergi beraya masa ni, saya bawa pergi di sini, berhari-hari di sini. Kadang-kadang ada yang sambung master dulu kan, tidak tempat mau tinggal, kamu duduklah di sini. Yang mau buat PhD, macam-macam lah cerita di sini. Ini gerakan advokasi macam dorang Mukmin pun pernah jawab program sini. Borneo Mukmin, Komrad dulu di sinilah dia mulakan yang 40 orang pelajar yang tidak pandai membaca tu, dan diorang ajar Linus tu. So banyaklah cerita di sini. Tapi saya mahu supaya rumah saya ini menjadi sebuah rumah community yang siapa-siapa saja yang perlu boleh datang dan menikmati keadaannya, sebab saya rasa itu adalah heritage daripada saya punya parents lah. Walaupun dulu saya tidak suka dia membawa semua anak-anak. Sampai kan ada daripada budak-budak tu yang kalau saya balikkan, kamu jangan masuk bilik saya. Kalau inilah biasalah kan, saya ada basikal pun kan. Basikal tu saya jadi harta diorang pula kan. Tapi itu dulu-dulu lah. Itu dulu-dulu punya pemikiran. Bila kita sudah besar, kita tahu kita ni kan, sebenarnya that is what life is. Yes. Kita kena share, dan kita kena menjadi orang yang memberi peluang kepada orang-orang lain, sebab kita tidak tahu, mungkin benda tu kecil bagi kita, tapi sesuatu yang besar dan mengubah kehidupan mereka pada masa akan datang. Wah, memang suci betul, murni begitu kan. Memang kalau kita dengar mungkin kata orang suci murni begitu, tapi saya sendiri bukti hidup lah ya. Saya sendiri so, secara pagi dia tinggal di bus stop ni. Itulah. Saya adalah bukti hidup orang yang mendapat perlindungan. Saya boleh katakan sebegitu ya. Rupanya Pangi ni safe house juga. Ya, safe house juga ya, mendapat perlindungan daripada rumah Pangi. Shelter lah, shelter. Sebenarnya saya mengenali Datuk Dr. Ramzah Dambul ni dari jauh. Dia sebagai jurulatih, dan dia jurulatih UMS. Dan dia juga merupakan jurulatih pendebat-pendebat seluruh Malaysia. Tidak sama sentuhan dia dengan pendebat UMS dan juga pendebat orang bukan UMS. Jadi kami ni melihat Dr. Ramzah ni sebagai tokoh yang begitu disegani, sebab dengan kalau
siapa yang pernah dimaki hamun tu biasalah tu kan. Jadi bila saya rasa sebegitu kan, macam saya nampak macam mungkin, tapi bila saya sampai ke Pangi, suasana itu berbeza. Orang yang duduk di Pangi itu juga berbeza, dan mereka dengan terbuka menerima kehadiran saya di Pangi. Dan Pangi inilah merupakan rumah saya, dan saya boleh call this is home lah for me. This is one of home. Thank you lah Datuk sebab memberi ruang. Kita kena buat satu reunion besar-besaran tau, yang mengumpulkan daripada beberapa generasi. Lebih 20 tahun sudah kan. Tahun. Betul. Ya, mau dalam lebih 15 tahun sudah. So kita kumpulkan semua kita punya alumni Pangi. Mungkin masa tu kita buat satu sesi podcast khas ya. Ya, boleh. Memandangkan kita dua-dua memang alumni Pangi, jadi mungkin masa itu Cafe Rimba Buku sudah siap, dan kita boleh buat kita punya Cafe Rimba Buku tu pun ada konsep yang tersendiri dan unik. Dia diinspirasikan daripada apa Datuk? Daripada bahan-bahan terbuang bukan sepenuhnya lah. Dia punya tiang tu sahaja yang besi, yang lain tu semua adalah bahan terbuang. Dipungut dari laut, dipungut daripada sampah-sampah pantai. Botol tu akan jadi dia punya, disusun macam sisik ikan jadi dia punya atap. Kemudian dia punya dinding-dinding semua tu adalah daripada kayu terbuang. Sebab dalam hidup ini falsafah dia senang sahaja, dan balik semula kepada world view saya tadi. Dalam hidup ini kan tidak ada sebenarnya yang sisa atau terbuang. Dia bergantung pada kita sahaja. Iyalah, bergantung pada kita saja. Sebab itu saya harap dia sudah siap nanti kan, saya mau bula orang pergi di situ. Cantiknya ini, di mana kau dapat semua benda-benda ini, buang-buang saja ni semua. Saya mau orang ada rasa begitu. Sebab semua yang terbuang ni semua ni macam si Janipal ni umur 10 tahun masih lagi berebut dengan anjing untuk makan. Tahu betul di jalanan. Betul. Tapi selepas mendapat peluang platform, dia sekarang ni adalah PhD holder. PhD holder. Dan Datuk, saya sangat berbangga juga sebab saya salah seorang yang contribute di situ untuk mengutip botol lah. Jadi ada juga Iskandar punya footprint di situ. Adalah. Okay, saya rasa Is kita sudah mengenali dengan lebih apa itu sebenarnya Pangi, dan juga saya rasa kita terus kepada sesi kedua ni. Sesi kedua ni kita akan bercerita berkenaan dengan isu-isu sosial dan isu-isu rakyat ya. Memandangkan kita punya tetamu jemputan khas kita ni merupakan tokoh etnik Saya rasa tokoh etnik yang mendapat pengiktirafan yang satu-satunya saya mendapat pengiktirafan daripada kita punya TYT, dan saya rasa beliau merupakan sosok tubuh yang memang sangat sesuai lah bila kita bercerita berkenaan dengan isu-isu rakyat dan juga isu sosial. Jadi baru-baru ini kita bukan dikejutkan jugalah. Saya rasa ramai juga kawan-kawan daripada Semenanjung ya, Datuk tiba-tiba tanya saya apa itu sogit, sebab mereka terpancing dengan isu yang adalah kita punya boleh katakan orang Sabah juga merupakan figura awam bukan yang negatifnya lah, kita bukan negatif, kita just mau tahu kan kita budaya itulah sebenarnya mereka sebenarnya bagi kita sebagai orang Sabah Datuk, kita sudah terbiasa, walaupun kami macam saya orang komuniti Bajau Laut, kami tidak ada istilah berkenaan dengan amalan sebegitu, tapi sebenarnya kami juga ada seperti yang dipanggil dan sogit ni pun bukan benda baru. Kami contohlah kan Datuk, waktu saya masih sekolah rendah saya ingat dalam perjalanan pergi ke Tawau kan, bila kita naik kereta tu kan arwah mak saya selalu pesan dengan bapak lah, kau pelan-pelan driving, nanti kau terlanggar raya kena sogit. Jadi betul. Kan dari situ pun kita tahu sogit ni denda. Itu sialah yang kami tahu. Tapi kita yang bukan datang daripada komuniti KDMR, dan saya rasa anak-anak KDMR pun tidak ramai pun yang tak faham apa sebenarnya sogit ni, apa sebenarnya fungsi dia, apa filosofi di sebalik dia, apa banyak sebenarnya pecahan-pecahan dalam adat-adat Kadazan Dusun kan. Dan Datuk pula tokoh pemikir ulung kan, Kadazan Dusun kan, yang sudah dinobatkan dalam sebuah majlis keamatan Muslim kata itu Datuk. Majlis keamatan Muslim.
yang tokoh etnik tu Tokoh etnik adalah tu Itu yang TYT kan? TYT itu Ah. adalah Hari Etnik Sabah. Tapi yang tokoh pemikir Momogun. Tokoh pemikir Momogun. Ulung. Itulah kau Itu- cakap itu- Momogun Sia tu. Momogun bukan Momogun Sia. Momogun Sia itu Persatuan Penulis Persatuan. KDM. KDM Momogun. Okay, tokoh pemikir Momogun. Jadi kita Datuk ni ada pelbagai kepakaran saya rasa kan. Jadi salah satu yang kita sudah cerita tadi about politik ekonomi. Now kita mau cerita pasal advokasi dia dalam budaya dan apa sebenarnya pandangan dia, perspektif dia tentang, dia bukan siap pasal Soget lah Datuk. Dia tentang the whole world view of KDMR. dalam konteks mekanisme perundingan dia. Yes. Ya, sebab soalan yang selalu orang tanya, kenapa Masih lagi ada. Kenapa perlu lagi? Kenapa? Sedangkan benda-benda begitu sebenarnya boleh saja dibawa ke mahkamah biasa. Betul, begitu sini. Okey, sebelum saya bercakap tu kan tadi tu kan kata CSR ni mempunyai pelbagai kepakaran lah apalah semua. Ini kadang-kadang ni orang ni salah faham. Apa bermasalah lelaki ni? Dia cakap, dia ni kan climatologist. Kenapa dah semua dia mau campur-campur apa semua? Kepakaran saya hanya satu dalam climatologist. Okay. And I'm a very good climatologist. Okay. Sebab itulah saya dapat Chevening Scholar. Saya Oh, juga dapat kau saya dengar? juga mewakili Malaysia. Bukan kosong bro. Mewakili Malaysia ke persidangan klimatologis muda di Taiwan 2 kali. Itu pun orang petikai juga kan, jadi lepas TNC PNI. Lepas tu jadi lagi apa ni hadiah fellowship daripada King Abdul Aziz selama 4 tahun di sana. Okey, tapi anyway, memang itu kepakaran saya dan memang saya serius dalam bidang ilmu saya. Betul. Kan bidang sebenarnya yang saya cakap tadi yang CTI itu kan kenapa saya mewakili Malaysia kemudian saya menjadi pengurusi bagi keseluruhan gabungan itu sebab Coral Triangle Initiative itu salah satu paksinya adalah climate change. So climate change itu bidang saya. So diletakkan. Tapi anyway, itu daripada segi kepakaran lah, saya serius dalam bidang saya dan saya ini bukanlah mau masuk semua. Tetapi sebagai seorang manusia kan, sebagai seorang manusia biasa, kita hidup dalam dunia ini, mestilah kita perlu tahu tentang benda-benda lain juga kan. Betul. Takkanlah kita tahu bidang kita sahaja, takkanlah kan. Sedangkan kehidupan kita ni perlu juga kita tahu tentang ekonomi dan juga benda-benda lain. So kebudayaan ini adalah salah satu minat saya juga. Sebab kita datang daripada kebudayaan indigenous Sabah. Dan kita tahu bahawa indigenous Sabah ni kebudayaan dia terhakis tahu. Dia tidak dimainstreamkan. Betul. So siapa lagi yang mau mendukung? Tentulah kita kan. Betul. Dan yang mau mendukungkan itu takkanlah mau tunggu ahli budayawan sahaja lulusan universiti berapa ramai sangat kan. Habis yang kita semua ni yang climatologist, yang sejarawan, yang engineer tidak perlu bercakap pasal budaya kan. Saya mau bagi tahu yang itu supaya tiadalah orang ni kan macam dia cynical pula kan. Dia ni semualah dia mau kautkan. Okay. Now, apa tadi tu tentang kepentingan world view dalam Kadazan Dusun dalam perundangan. So memang Segit ini adalah salah satu. Dia sebenarnya kalau mau tahu Segit ini adalah merupakan salah satu enactment lah. Yang lebih besar lagi adalah kita panggil sebagai anak negeri punya mahkamah anak negeri. Mahkamah anak negeri yang lebih besar. So dia ada institusi dia sendiri. Tapi Segit ini adalah salah satu mekanisme yang penting di dalam mahkamah anak negeri ini. Sebab itulah yang menjadi seperti apa tu yang macam saya cakap tadi lah. Itulah yang menjadi asas kepada konsep pendendaan dan check and balance. Kalau dalam undang-undang biasa enactment lah. Segit ini daripada perkataan bahasa dusun. Maksud dia sejuk. Segit ini sejuk. Sejuk Sejuk. Sejuk. Bahasa Melayu sejuk. Tetapi konsep dia adalah menyejukkan sesuatu yang panas. Apa yang dikatakan sebagai panas? Panas tu bila berlaku perlanggaran adat, perlanggaran undang-undang. Macam tadilah kata langgar ayam. Langgar ayam tu kan boleh menyebabkan orang panas. Panaslah bah kalau ayam saya kena langgar. Jadi ini mau kira mau kasih sejuk. Atau
Saya ni Ganggu pergi, isteri orang. mengganggu isteri orang, atau kau mau kahwin Kau dengan memang tak boleh, kau mau Alan. kahwin dengan sepupu kau. Kan dalam adat kita kalau yang dekat-dekat ni Macam- tidak boleh. Tapi gatal juga, tidak boleh, sudah tahan sudah kami ni. Dia sekian saya cinta, saya mau juga kahwin, yang itu pun Macam kena ada sudah sogit. orang lain di dunia Ah. ni kan. Dia kena segit juga macam tu. Ialah sebab kalau sepupu ni kalau dalam Islam pun sebenarnya boleh kahwin, cuma tidak digalakkan. Yalah. Kalau dalam tradisi kami yang dekat-dekat begini ni, kalau boleh tidak boleh kahwin. Kalau mau Memang kahwin juga kebanyakan kena pun segit. di Sabah memang tak mau gitu kan. Doktor. Atau pergi Tagal Hmm. kan. Sepatutnya Tagal kan 1 tahun 1 kali sejak kita Boleh boleh tuai tuai kan. kan. Kau pergi di sana dulu, kawan saya dari Semenanjung buat satu kajian AIA di manakah di kampung di Pinampang sana. Jadi bila diorang masuk di hutan tu, tempat tu jauh kena jalan kaki, jadi diorang kena berkemah. So diorang berkemah lah di tepi satu sungai ini. Diorang memang ada bawa makanan apa semua, tapi alang-alang ada sungai, kesiakan pula. Nampak pula dalam tu ada ikan. Jadi diorang tangkaplah 3 ekor ikan. Diorang pun bukanlah mau makan sangat, cuma nampak ada ikan, why not cuba-cuba saja. Dibakarlah ikan itu. Sekali orang kampung ketahuan, saya cakap sungai ini di Tagal. Dia cuma setahun sekali boleh dituai secara beramai-ramai. Itu pun kena ada ritual, kena ada dia punya proses dia. Sekarang ni kamu sudah melanggar nih. Jadi kamu perlu nih. Diorang punya denda berapa tahu? 3 ekor kerbau. Karena 3 ekor ikan, 3 ekor kerbau. At least dalam 7,000 kau kena Mana 7,000 pula. Tiada, 10 sudah kan. Lebih So, bayangkan. belas. Mereka terpaksa bayar sebanyak itu semata-mata nih. Jadi jangan ingat orang cakap kadang-kadang sogit ni hanya untuk KDN. Tidak. Sogit ini dalam konteks domain community KDM. Tapi kalau orang luar melanggar juga di situ, kamu pun boleh dikenakan sogit. Betul. Dia bukan macam mahkamah syariah. Mahkamah syariah ni hanya jatuh kepada orang Islam. So kalaulah kamu ni kan, mahkamah syariah ni kan contohnya kalau berzina sebagai contohnya kan dihukum. Tapi katalah yang berzina tu satu Islam, satu bukan Islam. Yang Islam saja kena. Yang bukan Islam tidak akan kena. Betul. Kan? Tapi dalam konteks mahkamah anak negeri di Sabah, hukuman itu tidak pedulilah kau orang putih kah, kau daripada mana, kau sudah melakukan kesalahan dalam konteks community dan adat community itu, kamu akan dikenakan hukuman lah. Jadi itulah. Okey. Mungkin pertanyaan lagi ialah kenapa ini masih lagi perlu? Betul. Saya pula yang menanya, tidak apa? Saya sudah tanya tadi. Kenapa masih lagi perlu? Tidak cukupkah dengan mahkamah sivil? Sebagai contohnya kan. Dia Kan? Contohnya macam mengganggu isteri orang. Ataupun melarikan anak orang. Kan benda itu jenayah kan dalam peruntukan kita pun memang ada. Okey. Dia punya konsep dia macam ni. Sebab dalam komuniti Kadazan Dusun ni, adat itu adalah sesuatu yang kita kata kau bukan saja melakukan jenayah tahu, tapi kau melanggar keseluruhan ekosistem itu. Dan kami bukanlah mau menghukum kamu sangat, tidak. Tapi kita perlu bahawa bila berlaku pelanggaran-pelanggaran seperti ini, kepercayaan asas dia lah. Kalau dia tidak disejukkan, ataupun ditebatlah, disejukkan, maka kemarahan itu boleh menimpa semua orang. Konsep dia begitu, Pak. Ketidakseimbangan dunia lah apa semua. Sebab itulah, walaupun benda itu sebenarnya boleh saja buat di mahkamah biasa, tapi dalam adat Resam dia masih lagi dia ada unsur spiritual juga. Betul. Tapi yang keduanya ialah dia macam ni. Ada setengah-setengah tu sebenarnya setengah orang malas mau pergi bawa ke mahkamah. So kadang-kadang pembuktian di mahkamah ni susah. Betul. Kadang-kadang dia mahal lagi. Orang kampung mana mampu kan. Kau perlu ada lawyer. Kan? Lawyer tu bukannya murah-murah mau dibayar. Lepas tu kadang-kadang mau buat dia punya pendengaran tu kan, kadang-kadang kesnya tu sampai 2-3 tahun kan. So mental ni. Jadi sebab tu kadang-kadang diorang suka bawa pergi mahkamah anak negeri sebab dia proses dia lebih cepat kan. Dan kadang-kadang dia tidak mau juga macam besar-besarkan sangat benda tu kan. Kosnya pun rendah. Ya. Misalnya kalau orang buntingkan orang kan, kan itu banyak dibawa pergi. Sebenarnya kau buntingkan anak orang kan, terutama kalau dia di bawah umur. Kau boleh tahu di penjara kan, dibawakan. Tapi setengah orang dia tidak boleh bawa. Kita bawalah pergi mahkamah anak negeri. Spirit dia senang sahaja. Benda yang kamu buat ni salah.
Bukan saja untuk kamu dan dia, tapi seluruh community. Kita mau denda tu sebenarnya boleh, tapi kita tidak mampu atau susah, nanti banyaklah kerja-kerja lain lagi, nanti malu lagi budak ni, terpaksa buat keterangan berulang-ulang, nanti masuk surat khabar lagi. Tetapi kami mau sampaikan message bahawa yang kamu buat ini salah. Jadi kami bawa pergi Mahkamah Anak Negeri. Begitu dia punya spirit secara keseluruhan. Tapi saya masih lagi rasa bahawa ini adalah complementary kepada sistem perundangan kita yang ada, sebagaimana Mahkamah Syariah complementary kepada undang-undang sivil bagi komuniti Islam. Sebenarnya agak menarik jugalah bila dulu kan Datuk, bila saya belajar di peringkat degree kan, saya ada ikuti beberapa kursus di bawah FSSK kan sekarang, dulu FKSW, Sains Sosial dan Kemanusiaan kan. Ada sekali tu satu dengan Dr. Paul Prodong, satu lagi dengan Dr. Jacqueline lah, Prof. Dr. Jacqueline kan. Saya ada ternampak satu video tu macam mana adat tu dibuatkan. Mungkin sudah sampai di peringkat yang agak besar lah kesalahan yang dibuat tu. Tapi itu dalam komuniti Rungus di Kudat. Ya, sampai dia sembelih babi kan. Sampai dia terpaksa naik pergi ke rooftop tu. Lepas tu berunding dengan pihak divine yang ada di sebelah sana tu kan. Sangat menarik lah. Sampai yelah, kita seorang Islam mungkin adalah akidah kita sendiri, tauhid kita sendiri. Tapi menarik untuk kita belajar sebenarnya bagaimana cara primitif kah Datuk kalau begitu? Tradisional lah. Tradisional lah, cara tradisional untuk masyarakat pribumi di Sabah ini berhubung dengan sesuatu yang kita tidak nampak. Kita mau sebut dia sebagai creator kah? Kita mau sebut dia sebagai macam apa cakap Saya tidak tahu. Macam saya sendiri, kami panggil dia sebagai kita punya divine tu apa maksudnya? Divine itu sebenarnya adalah divine itu adalah semangat kudus. Maknanya satu kuasa besar. Dalam konteks kita divine, macam contohnya divine intervention ataupun campur tangan divine itu maksudnya adalah takdir lah. Ataupun orang kata mungkin juga kita panggil sebagai karma, yang mana Tuhan turunkan kepada kita musibah dan sebagainya. So dialah itu. Sangat menarik Datuk. So bila saya tengok proses itu kan lama tau Jen. Dia berunding dengan pihak di sana tu, bukan mudah tau, untuk kata orang meredakan kepanasan tu lah. Meredakan kepanasan tu. Dan kalau kita tengok sekarang di Mahkamah Anak Negeri ni kan dorang setiap ketua anak negeri untuk menjaga adat masing-masing, kaum-kaum masing-masing tu kan memang ada di dan bila saya tengok susunan setiap enactment dorang tu kan, tidak sangka kan daripada budaya kita sebenarnya kita boleh bentuk satu dokumen yang begitu dokumen kan, benda tu pula dipegang dan diaplikasi oleh masyarakat kita masih. Kalau di Semenanjung dia tidak ada sudah. Saya tidak pastilah kalau di Sarawak. Dan itulah menariknya Sabah ni. Kalau siapa-siapa ada belajar STPM dulu kan, STPM dulu kita belajar, maka orang mungkin tahu mahkamah tu start dekat mungkin mahkamah rendah begitu kan, ataupun mahkamah syariah lah kalau dalam lain yang satu lagi. Tapi di Sabah kita ada Mahkamah Anak Negeri. Orang tertanya-tanya juga. Mahkamah Anak Negeri ni apa sebenarnya? Keunikan tu kan. Sebab itu saya sangat menyokong dasar kita untuk mengekalkan yang itu. Bukan saja sebagai warisan kebudayaan, tapi yang lebih penting lagi itu sebenarnya satu manifestasi bahawa kita daripada dulu lagi kita sudah ada tata susun urus takbir, tata susun macam mana kita mau mengatur kehidupan masyarakat kita secara sistematik. Bukanlah seperti yang setengah kata orang tu kan, kalau orang Inggeris tidak datang di Sabah Sarawak inilah ataupun di Malaysia lah kata, berterabur semua diorang tu, tidak bertamadun lah bla 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 kan. Sedangkan sebenarnya sudah ada pun warisan kita itu, tapi biasalah naratif orang kan.
dia akan buat macam tu. Syukurlah kamu, orang putih datang memberikan kamu urus takbir. Entah-entah kalau dia tidak pernah datang, kemudian urus takbir kita digarap daripada pemahaman tradisional ini, diangkat dan dimodernkan, entah-entah kita punya pentadbiran lebih baik lagi kan. Ya, saya suka menyentuh dengan bagaimana pentadbiran dan juga pengawalan struktur sosial daripada bottom up sebegitu kan. Ya. Datuk, sebenarnya ia sudah ditunjukkan kepada dunia betapa budaya Jepun sebenarnya dia mengangkat budaya mereka menjadi satu pentadbiran. Ya. Sebab itu mereka menekankan etika dan sebagainya. Sebab itu mereka ada konsep ikigai dan sebagainya. Ini adalah konsep-konsep tradisi yang dimodernkan. Dan sebenarnya kita ada itu. Dulu kita ada itu. Cuma kita, kenapa? Apa punca kita meninggalkan itu? Dan mengangkat warisan daripada orang luar, iaitu penjajah sebagai kita punya sudut pandang. Sebenarnya bukan saja kita di Sabah dan Sarawak, di Semenanjung pun dia ada kan, orang Melayu dulu kan dia ada tata cara dia, kemudian tingkat-tingkat dia begikan. Tapi itulah kenapa, apa punca sebagai inilah kita mau tanyalah Datuk secara pribadi, kenapa benda itu kita tidak memberi penekanan dan kita seolah-olah melupakan. Sebab bila kita lupakan hukum-hukum tradisi, kita sebenarnya sudah melupakan identiti kita. Dan kita cuba untuk generalisasikan identiti kita dengan identiti orang lain. Okey, jawapan dia senang saja. Inilah sebenarnya impak penjajahan. Bila penjajah tu kan dulu dia datang di negeri kita. Kan sebenarnya apa tujuan diorang datang ke negeri-negeri kita, macam bukan saja di Asia ni tapi di Afrika juga, sebenarnya untuk menjarah hasil bumi kita. Diorang di Eropah tu diorang sudah ada revolusi industri macam-macam, tetapi mereka tidak cukup enjin untuk membangunkan apa yang ketamakan mereka, itulah ketamakan alam benda mereka. Jadi dia ini berjalan serata dunia, pergi Asia, pergi Afrika menjarah hasil tu. Tetapi mesti ingat juga pada masa itu di Eropah ni telah juga wujud yang kita panggil sebagai etika. Jadi orang akan pertikaikan juga tau, kata kamu ni kan bolehkah itu pergi begitu tu? Lepas tu kamu gunakan pula apa yang kamu jarah itu untuk membangunkan negara kita kan? Jadi raja-raja ini, walaupun diorang ni kan kerja dia di istana sahaja, bergelimpangan saja, dia ada etika macam tu. So dia akan tanya semua yang pergi-pergi ni, kami yang mendanai kamu tahu, kamu pergi semua tu. Bolehkah itu kamu buat begitu? Inilah, di sinilah diorang mula membuat naratif bahawa jangan risau tuanku, tengok ni orang-orang Afrika, tengok ni orang-orang Borneo, nampak diorang ni macam binatang kan, perangai dia apapun tiada. Ya betul, tiada apapun tiada. Jadi kami datang di sana sebenarnya untuk mencerahkan mereka dengan ketamadunan, memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Jadi bila mereka mendapat kehidupan yang lebih baik, maka itu win-win lah. Betul. Kita ambil begitu cara dia. Itulah cara diorang ni. Dan kita pula telah ditanamkan dengan itu. Tengok kata, kamu ni orang dusun kalau tiada orang putih di sini mengajar kita tentang undang-undang, sampai sekarang ni kamu masih lagi berpotong-potong kepala potong-potong kepala kamu ni sampai sekarang ini kan. Padahal sebenarnya macam saya katalah, kita ada undang-undang. Yang berpotong-potong kepala tu bukannya satu hobi. Bukannya dia nampak kau berjalan-jalan di depan tu, zop potong kepala kau. Tidak. Dia juga berasaskan undang-undang dulu. Kan setiap komuniti ni ada tanah dia sendiri. Itu ruang operasi kau kan. Kau jangan mengganggu tempat orang, merampas tempat orang. Kalau kau buat, inilah. Tetapi seolah-olah dinaratifkan bahawa penggal kepala ini tidak bertamadun. Seolah-olah macam satu kegemaran. Faktor sebab dan akibat juga macam seolah-olah hobi semata-mata yang pikiran. Macam tu dia ni kan. Jadi orang di sana pun kata, mari kita bagi lagi banyak duit kepada diorang ni, meneroka di sana. Sebab ternyata bahawa penduduk di Asia ini perlu ditamadunkan. Macam tu. Jadi kita sendiri pun telah secara sistemik telah diindoktrinate macam tu. Sebab tu kita macam semua yang datang daripada barat, semua yang moden ini. Tengok di Kundasang tu. Cuba pergi tengok di Kundasang.
menunjukkan betapa terjajahnya minda diorang di Mesir Laut tu kan. Nampak ada rumah-rumah yang begini dia punya atap. Nampak kan? Begini atap ya. Kenapa kau mau buat begini atap kau? Sebab kalau kau buat macam ni, ruang rumah kau tu macam sempit sudah, faham tak? Kalau kau buat begini ni, dia kata, tempat sejuk kena buat begini ni. Saya tanya, di mana kamu dapat tu tempat sejuk begini? Tengok tu di Switzerland, tengok tu di Eropah tempat begini. Saya kata, kenapa diorang ni begini? Bukan sebab sejuk, di sana ada salji. Bila salji itu turun, dia tidak boleh bertakung. Kalau kita buat rata begini, salji itu akan bersempurna, jadi berat. Jadi bumbung kau boleh runtuh. Sebab tu dia buat macam ni. Kalau diorang boleh buat macam ni, diorang buat macam ni. Sebab ruang dia lebih ekonomik lagi. Kan? Betul. Jadi nampak. So itu sebenarnya adalah Homestay siapa sebabnya. lah begitu kan? Ada banyak. Ada banyak yang begitu tu di Sulap sana. Dahai tidaklah. Sulap Dahai tidak. Sulap Dahai tidak. Kita menggunakan plastik. kita menggunakan traditional punya Sulap Dahai konsep. ni adalah branch kedua ke atau macam mana? Dia adalah adik kepada Rumah Pangi Dia lah. adalah adik kepada Rumah Pangi. Yeah. Di mana kita punya kita punya konsep tu mesti mengagungkan kearifan tempatan. Mungkin the next keamatan Datuk boleh bawa kami pergi sana lah kan. Kita podcast khas untuk sesi keamatan tahun depan kan. Kita buatlah di ini tempat baru saya ni. Oh ya. Ya. Kita buatlah 3 episod sekali. Boleh saja. Saya sebenarnya bersangkut dengan keamatan lah. Terima kasih Datuk Pat tadi tu. Keamatan 2024 pada saya adalah keamatan yang paling ikonik, paling mencabar untuk sosok yang bernama Datuk Dr. Ramzah Dambol ya. Dengan isu unduk ngadaunya kan, dengan isu beberapa lah. Tapi biasalah setiap kali keamatan memang Dr. Ramzah akan muncul sebagai entiti bebelan. Bolehlah saja. Tidaklah. Okey, beginilah. Saya ada ikuti satu podcast. Saya mendengar podcast itu daripada awal sampai akhir sebab pada waktu itu ulasan dia adalah berkenaan tentang isu-isu yang berbangkit semasa keamatan. Dan memang tidak akan cukup lengkap lah perbicaraan tentang keamatan tanpa mengutip nama Dr. Ramzah Dambol. Dan ada bunyi kerbau kapan? Jadi pada waktu itu ada satu podcast yang membincangkan tentang isu ulasan Datuk lah. Ya. Kan? Dan sampai ada dikaitkan dia macam saya kasih bahasa pasar dia kata. Dia ingat dia profesor, dia betulkah? Sentiasa betulkah? Ya. Beginilah kalau memang dia anggap dia yang terpaling pandai, terpaling pintar pasal kita punya adat, kita punya budaya apa semua. Lepas tu, ini orang ni doktor lah, dirujuk Dr. Ramzah kan, tidak boleh ditegur. Kalau dia menegur begini-begini kan, respon dia pula begini-begini. Saya ada juga Datuk sedikit daripada darah-darah dusun kan, sebab kalau kami di Kota Belud tu memang bertembung lah 3 tu kan, Bajau, Dusun, Iranun kan. Dan kalau dilihat secara galuran keturunan pun sebenarnya saya boleh dikatakan not purely an Iranun adalah dusun. Lepas ni kau kena dibuang sudah oleh community kau. Kan. Jadi tapi saya tidak aktif di dalam keluarga dusun. Pun begitu dengan mengenali Dr. Ramzah, banyak juga yang saya dapat belajar, saya dapat faham. Yang kami lah bukan daripada komuniti yang bukan dari agrarian ni kan. Tidak jugalah kita bodoh sangat dalam memahami komuniti KDMR punya budaya dan sebagainya. Berlandaskan kepada pembacaan dan sharing daripada Dr. Ramzah. Ya. Pada saya semua orang ada advokasi tersendiri. Ya. Ada lapangan tersendiri. Ya. Dan ketika Dr. Ramzah bercakap, dia sebenarnya memberi impak yang lebih besar daripada apa yang orang cakap tu lah. Sebab ialah orang daripada Semenanjung baca tulisan dia. Orang yang tidak pun ikuti perkembangan keamatan lah apa semua segala ni kan pun akhirnya expose dan terdedah kepada ilmu pengetahuan tentang itu.
sangat tidak adil, pada saya lah sangat tidak adil bila mana ulasan itu dibuat oleh orang yang menggelar diri sebagai aktivis dan juga jurnalis juga pada waktu itu. Dan saya faham, saya pun berbangga dengan orang seperti itu, Datuk. Saya ingat masih lagi dalam himpunan tentang SLS 40% baru-baru Ya, itu ya, kan. ya. Dia bawa segala, dia punya berait lah, dia pakailah baju dia kan. Tapi bila dia bercakap begitu, dan pada saya, bila mana ulasan itu diambil pula daripada orang yang, kenapa kau tidak panggil ini sendiri kan? Ya, ya. Orang ni sendiri, Orang itu sendiri. kau cakap Ya, ya. straight to the face, bagi tahu terus. Ramzah begini. Ya, Doktor begini. Datuk begini kau ni. Kenapa kau tidak cakap biar dia jawab? Tapi saya tengok tidak ada podcast ataupun tidak ada mana-mana. Saya memang ini untuk cari gaduh sudah ni. Betul. Ya, bagus sudah kita cari gaduh. Iya. Senang mesti kita cari gaduh. Sebab pada saya kan biar orang yang kamu bully selama beberapa jam itu bercakap dalam sesi Anak Laut Podcast kan. Mungkin betul. tidak adalah podcast sebelah KDM tidak panggil dia. Jadi dia pergi Coastal punya podcast ni. Silakan Datuk. Silakan Datuk. Ya, okey. Saya sebenarnya ada juga orang dia forward saya tahu klip yang itu tu macam biasalah, seperti biasa. Saya kata saya ini terbuka. Kalau kita ini adalah seorang yang vokal, maka hati kita kena keras dan kental. Hati saya memang keras dan kental. Sebenarnya masalah bagi orang-orang ini, kenapa dia tidak habis-habis? Sebab dia ada masalah dengan, bukan setakat dengan apa yang saya cakap, apa yang saya advokasikan, tapi sebab hati saya keras dan kental. Saya tidak peduli. Tahukah? Saya tahu juga siapa yang dimaksudkan tu, tapi kita jangan promosi podcast dia. Sebab saya mahu supaya sebenarnya ramai orang pergi balas ni di podcast diorang kan, bagi link. Kata saya tidak mau. Sebab saya mau podcast diorang tu kekal macam tu. Yang mana dia punya jumlah kru dia lebih ramai daripada jumlah view dia. Walaupun kan. Jadi biarlah saya cakap, saya tidak mau. Tapi diorang ni sebenarnya masalah sebab hati saya kental dan keras. Tahu tak bila saya buat orang-orang ini juga bila saya bercakap tentang isu kebudayaan itu apa semua tu kan, diorang balas-balas, bukan saya tidak baca apa yang diorang balas tu, saya pergi baca kan, tapi lepas tu dia tag lagi, lepas tu dia ini lagi, lepas tu message lagi, takkanlah tiada balasan. Bila saya balas, itulah dia balik semula cakap, tengok ni tidak boleh ditegur, faham kah? Faham? Sebab bila saya membalas tu, masalah dia bila saya membalas, ini dalam sesi Facebook ni lah kan, dia punya entry sendiri dengan balasan. Saya komen, saya lebih banyak like daripada entry dia. Lepas tu dia marah. Mula-mula tu saya tidak peduli, sebab pada saya semua orang bebas. Saya sudah ada ruang saya sendiri, saya sudah katakan apa yang perlu. Dia tidak berani pun pergi komen di sana, tidak apalah, kau komenlah di sana. Saya kata itu ruang kamu. Masalah dia bertubi-tubi tag nama saya. Bila saya pergi membalas, itulah jadinya. So itu yang saya kata. Dan satu lagi kan, pada saya ini adalah tentang isu kebudayaan. Kita mesti ingat, keamatan ini adalah satu acara kebudayaan yang mana dia adalah didanai oleh duit membayar cukai. Sebab keamatan adalah acara rasmi negeri. Dan dia memang didanai dari peringkat daerah lagi. Jadi sebagai satu program yang didanai oleh bajet awam, menjadi tanggungjawab siapa-siapa sahaja, terutama sekali yang dekat dengan budaya itu, untuk menyuarakan apa yang tidak perlu. Kalau kamu tidak setuju, kamunya ini mau diamkan pula. Lepas tu dia gunalah alasan macam-macam. Ini adalah bully cyber, bully itu. Sebab itu saya tidak pernah padam saya punya entry itu. Kenapa saya tidak padam? Saya cuma padam komen sahaja. Saya lock komen dia supaya orang tidak boleh komen lagi. Yang bully cyber tu sebenarnya adalah komen-komen tu. Bila orang-orang yang penyokong Totok ini datang komen di sana, orang lain terbakarlah, mulalah kan melawan balik, mulalah ada bully cyber. Tapi saya punya entry itu sendiri okey, tiada masalah. 100 komen yang pertama sampailah para Totok ini datang, okey sahaja. Satu teguran yang ini apa semua, saya biarkan. Tapi itulah dia katakan. Cuma saya mau bagi tahu di sini betul. Saya setuju dengan kamu ini menjadi seorang aktivis yang begini, begitu, begini, apa semua.
Tapi kamu mau mendiamkan orang lain yang mempunyai same strong advokasi sendiri. Sebab dia itu pun selalu kontroversi juga. Selalu juga kena balun kiri dan kanan. Tapi dia tidak ada keinsafan. Dia tidak ada keinsafan pun untuk kata, lepas tu dia boleh cakap kata, dia ingat dia itu seorang profesor, maka dia boleh buat apa sahaja. Sama juga dengan macam kamu kan. Hanya kerana kamu seorang itu seolah-olah seperti Sun, maka kamu boleh bersun-sun di mana-mana sahaja kan. Sebab gayanya begitu kan. Oh, saya boleh buat apa sahaja. Saya pun boleh cakap dengan dia macam tu kan. Tapi tidaklah. Saya tidaklah pergi membalas. Saya juga tidak pergi kepada podcast dia. Saya macam saya pergi membalas beberapa komen yang dalam saya kata Facebook tu, sebab diorang ni bukan saja tag saya bertalu-talu, pergi komen lagi, lepas tu mereka kata tidak mau membalaskan. Bila saya membalas macam tu, saya punya komen dapat lebih banyak like daripada entry dia sendiri, mulalah cakap kata tidak boleh ditegur. Lepas tu bila saya berhenti, lepas tu saya berhenti, sudah tahu. Jadi tidak, kesian pula diorang punya ni lah. Diorang punya media sosial ni kadang-kadang kau tu kan, sampai ada orang pergi cakap dengan saya tahu, dia kata doktor tidak payah balas diorang tu semua. Diorang tu sebenarnya mau menumpang populariti sahaja. Cuba tengok diorang punya media sosial. Kalau diorang tidak petik komen saya, katanya diorang punya media sosial ni bukan sahaja bersawang, tetapi bersawah. Bayangkan, bersawang ini penuh dengan laba-laba bahkan. Ini bila kau pergi di situ, ular sawah bergantungan sudah. Mananya berabad-abad sudah ditinggalkan. Bukan lagi setakat laba-laba, bukan lagi bersawang, bersawah. Tapi bila saya datang di situ, ramailah pula orang datang di sana menumpang. Saya bukan apa doktor, saya beginilah. To be fair, dia pun ada juga cakap yang dia pun ada appreciate juga sebenarnya tulisan-tulisan doktor tentang etnik Kedemar, rumpun Kedemar. Tapi kan part yang dia cakap itulah tidak semestinya kau ada pangkat begitu apa semua. Pada saya itu terlalu personal sudahlah. Betul, sangat personal. Itu juga yang saya tidak suka bila dia kaitkan. Saya berpendapat begitu apa semua bukan sebab saya profesor kah, saya doktor kah, disebabkan saya ada kedudukan kah. It is a social media. Kita bersosial di sana. Saya sendiri pun tidak pernah cakap pun kamu ni begini-begini sebab itu kamu begitu-begitu kan. And I think your posting is very impactful juga sebab daripada tulisan-tulisan gitu kan. Saya kan kadang-kadang ada juga pemimpin utama negeri yang mohon bantuan kepada saya untuk buatkan dorang punya teks kan. Dan untuk keamatan tempoh hari ada satu kali saya terbuat teks lah daripada seorang sahabat lah. Saya sekarang ni Datuk jual mahal jugalah, anda jugalah saya buat kerja begitu kan. tapi ngam-ngam yang jumpa saya ni memang antara pemimpin kanan negeri dan juga dia betul-betul serius perlukan bantuan untuk itu. Saya buat teks keamatan itu dengan saduran beberapa elemen dalam keamatan kan, yang mana hasil tu daripada pembacaan saya kepada posting doktor. Saya dengan lancar saya boleh sebut pasal Pisompuruan, saya boleh sebut pasal Moginakan, saya boleh sebut pasal Moginodop kah yang tidur tu apa semua kan. Saya rasa itu teks yang paling cepat saya buat, dalam 20 minit sudah siap. Tinggal tambah fakta-fakta sikit. Siap. Kelas meletup. Dan itu saya tidak jumpa daripada orang yang pakai rambut macam tempurung kah. Saya tidak jumpa siapa saya dapat daripada posting yang ditulis oleh Dr. Ramza Dambol. Jadi pada saya kan, kami yang bukan daripada KDMR pun merasai kesan daripada tulisan tersebut. Dapat kesan daripada tulisan tersebut. Sebagai seorang aktivis, selalunya orang-orang yang ada yang menggelar diri dia aktivis ini otaknya lebih cergas berfikir. Sebab dia tahu apa yang dia mau lawan, apa yang dia mau fight off kan. Dalam ulasan dia begitu, saya rasa terlalu jijik betul panggilan aktivis itu diakui pada diri dia sendiri. Sebab itu sorry to say, sebab saya sangat pro kepada orang-orang yang berjuang untuk suara marginal ni. Sangat pro. Tapi bila sesama community yang perjuangkan, beradvokasi begini, berbunuhan sama sendiri untuk satu isu yang saya rasa tidak cukup pintar untuk kau terjemahkan dalam kau punya penghujaan tu.
macam kesian juga. Ya, sebenarnya. betul. Dan Dia, sebenarnya dia cakap juga dokter, dia cakap sebenarnya tulisan dokter tu apa yang memburukkan ialah dia menyebabkan kesan kepada someone lah, individu tu ya. yang sampai dia terkena mungkin mental illness lah, sampai begitulah. Kau yang mental illness, budak tu tidak mental illness pun. Sebab budak yang saya kritiknya itu, kenalkan Cigoni. Cigoni itu mantan pengurus dia masa penyertaan pertama dulu, dan itu pun anak-anak buah dia. Saya lagi tanya, kau ada mesej sudah dia? Ada ni, dia bilang ni. Apa dia cakap? Dia kata, janganlah bapa peduli. Dia itu memang selalu begitu. Dia pun faham kan? Memang teguran. Dia pun relax malah saja, relax sahaja. Sebenarnya, diorang ni kadang-kadang itulah saya cakap, bila tapi sebab itu saya tidak balas sangat because I don't want to give credit to apa yang diorang tapi punya. Tapi eksklusif lah dalam podcast kali dalam ini eksklusif podcast ini, sebab ditanya maka saya pun tapi di mana-mana apa yang saya cakap pada hari ini, termasuklah yang bersawang dan bersawak itu tidak saya sebut di mana-mana. Tapi hari ini kamu dengarlah yang begitu. Dan itu sebabnya kenapa saya tidak membalas tu, walaupun ini kan nanti kan tiba-tiba pula ialah mungkin mesej di sebalik daripada isu sedemikian, mesej yang kita cuba bawakan di dalam podcast ni adalah kita ni adalah entiti yang menggerakkan akar umbi dan kita lah yang sepatutnya memberi mesej-mesej advokasi positif. Betul. So bagi saya lah Datuk, sekiranya kita dapat detect dalam kelompok kita sendiri ada advocator yang merasakan diri dia sebagai aktivis tetapi melontarkan macam komen-komen peribadi menyangkut perkara-perkara yang terlalu tidak sepatutnya kita beri perhatian selaku aktivis, saya rasa itu kita ketepikan. Kita cuba untuk ketepikan. Pada saya juga lah kan doktor, dalam kita berkecimpung di arena ini, sebenarnya aktivis memang kebanyakan mulut dia pun laser. Dan untuk bertahan dalam dunia begini, bukan maksud saya kita mau timbulkan soalan ini sampai doktor jawab begitu tadi untuk membunuh dia punya perjalanan career dia sebagai seorang aktivis atau siapa-siapalah. Sebenarnya beginilah dunia dia kan doktor. Bila kamu berjaya, bila kamu mengkritik orang, kamu juga harus bersedia untuk dibalas semula, dikritik semula. Betul, kan. Dalam apa je tindakan kita buat, tetap ada kesan ataupun tindak balas daripada sesiapa yang kamu lontarkan apa yang kamu cakapkan. Jadi terkena pula kali ini dengan pengerusi Rumah Pangi. Kenalah kan. Tapi sebenarnya saya ada banyak baca semua kawan-kawan saya, dia mesej-mesej apa semua tu kan, yang juga mengkritik dia. So macam saya cakap, alamak peluru ni lebih sudah ni kan, dah payahlah saya bazirkan saya punya peluru. Itulah. Tapi itulah sebenarnya isu dia macam ni. Ini bukan isu siapa yang paling benar, siapa yang salah. Betul. Isu dia sini adalah kita belajar untuk saling menghormati. Betul. Kan. Lepas tu kita kena belajar untuk menjadi realistik. Kan. Macam kalaulah macam cara dia itu kan seolah-olah, saya tahu tu ada setengah-setengah tu cara dia cakap dan juga dia punya tulis itu seolah-olah teruk sangatlah saya ni. Tapi kenapa saya masih lagi ramai orang-orang yang terhormat masih lagi mengikuti tulisan saya, masih lagi menyatakan sokongan positif? Adakah mereka semua itu semuanya adalah bodoh? Kan? Sebab itu saya cakap kita ni kena realistik kan. Macam agak-agak jugalah. Bukan juga kita ni semua sempurna. Bukan juga saya cakap semua yang saya buat tu betul tidak menyakitkan hati ke apa semua. Tapi kita tahulah bagaimana timbang tara dia. Tidak perlu kau macam begitu pula kan. Sampai kau lupa kesedaran untuk diri kau sendiri. Kan? Kata mau jadi advocator untuk pembangunan orang lain. Diri sendiri tidak membangun. Tidak membangun, betul. Diri sendiri tidak membangun. Diri sendiri tidak cukup, orang cakap tidak cukup terbuka untuk menerima percambahan baru. Tapi sibuk mau mencambahkan orang lain. Betul. Okay, so kalau next saya rasa tadi kita telah sentuh tapi sudah isu ni agak panas juga lah ya. Serang pasal
ini nih. Kamu susah. Mungkin mungkin lah. Tidak apa. Kalau kita ada serangan, awas kami akan serang lagi. Kita kali ganda. Okay. Tiadalah. Mungkin kalau kita diserang lagi, kita pedulikan. Kita Pasti teruskan. kita akan menyerang di kafe apa? Di Cafe Rimba Buku Rimba pula. Buku. Cafe Rimba Buku. Alright. Okay, so next, Datuk, saya nampak daripada post Datuk sendiri ada usaha untuk menyelesaikan isu-isu. Mungkin kita bergerak tadi, kita bercerita pasal Sogit, relevansinya untuk kita punya komuniti sekarang dan cuba dipraktikkan secara lokal dalam identiti kita. Sebenarnya saya bersetuju kita kekalkan Sogit sebab itu identiti kita dan kita mesti membanyakkan lagi advokasi berkenaan dengan Sogit. Bagaimana ia sebenarnya adalah usaha kita untuk menyeimbangkan. Dalam SDG sendiri Datuk, kita ni pendekatan kita lah pendekatan lokalisasi. So kita sudah ada penyelesaian lokalisasi iaitu Sogit. Jadi dia memang relevan kalau saya nampak sebegitulah Datuk. Tetapi Datuk, bila kita bergerak pula berkenaan dengan kapasiti kita sebagai orang yang menggerakkan dan sebagainya. Kalau saya tengok tadi ada isu berkenaan pendidikan, kesedaran dan saya nampak juga daripada next isu kita bercerita berkenaan pendidikan dan kesedaran. Di Sabah ni Datuk, bila kita bercerita tentang pendidikan anak muda, kita sebenarnya saya berpeluang membuat satu survey Datuk, pergi ke sekolah-sekolah, sekolah awam biasa. Saya nampak mungkin dalam 10 bilik darjah ada 7 bilik darjah yang sebenarnya ada masalah 3M, membaca, mengira dan menulis. Dan disebabkan mereka ini yang di dalam darjah ini adalah mereka-mereka yang ada kecenderungan tinggi untuk tidak menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Dan di dalam pendidikan kita sendiri negeri, kita mengkategorikan mereka ini sebagai golongan yang drop off. Golongan yang saya tidak pasti kita boleh panggil dia sebagai tercicir. Mereka bukan tercicir. Ada potensi untuk tercicir. Ada potensi untuk tercicir sebab mereka sudah membuat pilihan sebegitu untuk detach daripada pengembangan ilmu, institusi pengembangan ilmu. Dan saya nampak Datuk sendiri ada pendekatan melalui IDS, ada usaha untuk Datuk dulu juga adalah sebahagian daripada Majlis Penasihat Pendidikan Malaysia. Itu jawatan kelima yang kita sebut. Ya, jawatan kelima. Itu di dalam bersama-sama dengan Dr. Mazri We keep counting on that. Ya, keep counting. So ada 5 sudah sekarang ni. Dalam usaha sebegitu Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan kepada podcast ini sebenarnya apa usaha yang cuba dilaksanakan dan mungkin ini baik untuk ibu bapa dan kesedaran kita sebagai entiti yang sepatutnya memberi pendidikan dan sepatutnya apa yang perlu dilakukan. Mungkin Datuk. Okey, bagus juga ni ditanya ni sebab IDS pun kalau tengoklah dulu IDS ini bila kita cakap bahawa ini adalah as a official think tank untuk state, namanya adalah Institut Pembangunan Kajian Pembangunan Sabah. Selalu orang rigidkan pembangunan ini adalah tentang pembangunan pembangunan ekonomi, pembangunan infra, pembangunan yang fizikal. Tapi bila saya masuk di sini, saya tengokkan kita tidak pernah buat kajian tentang pendidikan, tentang kesihatan, tentang tekanan, tentang mental health, tentang juga perpaduan, benda-benda. Sedangkan saya kata bahawa ini semua sebenarnya adalah pemboleh daya kepada pembangunan. Jadi ia adalah sebahagian daripada pembangunan itu sendiri. Sebab itu pada tahun lepas, saya sudah di bawah IDS kami buat satu kajian yang saya fikir sangat penting, iaitu kajian tentang keciciran di Sabah. Kenapa kajian tentang keciciran di Sabah ini sangat penting? Sebab satu, keciciran kita paling tinggi berbanding di seluruh Malaysia ni keciciran kita paling tinggi. Kedua, keciciran ini akan memberi impak yang sangat besar kepada human capital kita, tenaga kerja kita, sebab Sabah ini adalah wilayah yang tidak mempunyai mobility buruh yang fleksibel sama seperti negeri-negeri di Semenanjung. Sebagai contohnya, katalah contoh saja, saya tidak cakap kata negeri ini ada masalah pendidikan ke apa, contoh. Katakanlah Kedah atau Kelantan ini ada masalah pendidikan. Masalah pendidikan tidak dapat membangunkan human capital dia. Orang daripada Perak, daripada Terengganu, daripada Pahang,
senang saja pergi ke sana kan. Katakanlah Selangor juga mempunyai masalah pendidikan. Contoh, katakanlah anda ya, hypothetical punya ni, dia masih lagi boleh dapat daripada Kuala Lumpur, daripada Negeri Sembilan, daripada Perak, daripada Johor pun, daripada Pulau Pinang pun sebab mau travel. Tapi kalau kita ni ada masalah dengan human capital, kita mengharapkan daripada mana? Orang Sarawak pun tidak akan datang sebab perlu pasport. Dari Semenanjung lagilah. Dan takkanlah selamanya kita akan bergantung kepada daripada Philippines ataupun daripada Kalimantan. Kan? Sebab yang sekarang ini low job tu diorang sudah isi. Takkanlah yang tinggi tu pun diorang mau isi kan. So sangat penting, kritikal. So bila kita buat kajian tu ada dua penemuan, sebenarnya ada banyak penemuan, tapi saya mau sebut dua sahaja yang perlu difikirkan oleh orang Sabah. Yang pertama sekali, tahap keciciran kita ni sangatlah tinggi. Tengok tingkatan 1 yang berada pada tahap 1 dan 2 80%. 1 dan 2 ni seolah-olah macam kalau membaca ni kan, yang macam dia boleh membaca, boleh mengeja tapi tidak faham apa yang dia baca. So kalau matematik 80% begitu tu maknanya dia asas pengiraan dia ni seolah-olah macam tidak. Tingkatan 1 tu 80%. Bahasa Melayu dalam 30%. Bahasa Inggeris di dalam 60%. Tinggi. Tinggi tingkatan 1 Tapi itu baru data dalam pendidikan. Kita mesti ingat ada ramai lagi yang tidak pergi tingkatan 1 pun. Sebab sudah tercicir oleh benda-benda yang lain apa semua. So kita bagi tahu dengan kerajaan negeri, dan syukurlah YB Haji Arifin sebagai Esko Pendidikan Negeri, dia mengambil perkara itu dengan begitu serius sampai dia kata okey, kita perlu tubuhkan Majlis Pendidikan Negeri untuk melihat semua benda-benda ini. Sudah ditubuhkan? Akan ditubuhkan. Okay. Tapi reaksi tepatlah itu. Salah seorang anak laut mesti pergilah kan? Mesti anak laut kena masuk dalam tu sebagai advokat untuk pendidikan bagi. Boleh. So itu yang pertama. So kita nampaklah itu kita punya tu seriusnya. Sebab saya kata ini mempengaruhi human capital kita masa akan datang, menyebabkan kita banyak perbelanjaan. Saya rasa pendedahan ni belum lagi terlalu diekspos di mana-mana sebab saya sendiri pun tidak tahu pasal ni. Tapi yang lebih teruk lagi saya mau bagi tahu ni, itu tadi tu. Sebenarnya kita juga kena faham bahawa masalah pendidikan kita ni, selama ini kita fikir masalah pendidikan kita hanya disebabkan oleh ekosistem sekolah. Kurang infrastruktur, kurang guru, kurang galakan untuk pergi kelas. Sebenarnya kita punya tu lebih fundamental daripada itu. Sebab itu saya kata intervensi daripada kerajaan negeri sangat penting. Sebagai contohnya, kita kebantutan, tahu kan stunting? Kebantutan ini adalah salah satu fenomena ni. 25% atau 1 di dalam 4, 1 untuk every 4 kita punya budak umur di bawah 5 tahun adalah bantut. Sabah. Paling tinggi. Bantut tinggi tu. Bantut ini sebenarnya yang menyebabkan kita punya daya kognitif pun jadi rendah. Kita juga paling tinggi yang tidak masuk prasekolah. Lebih kurang dalam 20% pasal dalam tinggi. Sebab itu menunjukkan kadang-kadang bila dia tidak dapat prasekolah, bila dia masuk di sekolah rendah, itulah juga yang menyebabkan ni. Okey, sudahlah kita punya bantut tinggi. Tidak masuk sekolah pra lagi, lepas tu dengan infra lagi. Bila dia masuk itu yang bertindih-tindih. Dan orang-orang inilah sebenarnya yang akhirnya tidak mahu belajar sebab dia lambat pick up. Kan dia bantut. Kemudian dia tidak pergi prasekolah. Mungkin dia bukan bodoh. Tapi dia tidak dapat bersaing. Lepas tu dia ketinggalan. Jadi sampai dia kata, tak payahlah saya pergi sekolah ni sebab nampak macam orang lain okey saja, tapi saya ni struggle kan. Tapi syukurlah. Ini sebenarnya, tapi syukurlah sebab sekarang ni kerajaan negeri sudah mengambil berat tentang ini, dan saya kata bahawa jangan letakkan ini kepada Kementerian Pendidikan sahaja. Sebab contohnya isu bantut tu yang 5 tahun ke bawah tu, 5 tahun. Itu mesti daripada kerajaan negeri kan. Kemudian yang tidak pergi prasekolah. Sama jugalah yang konten sekolah kita ni pun tinggi, tapi saya rasa jangan letakkan itu kepada ekosistem sekolah saja. Zaman saya dulu saya tidak tahulah zaman you all. Zaman saya dulu tidak datang sekolah, ketua kampung datang tahu di rumah kasih tahu ibu bapa. Sebab itu diorang takut.
Takut kan? Sekarang ini kita sudah tidak ada sistem macam tu. Dan tambah pula orang tidak takut pada sekolah kan? Macam orang ambil remeh dengan sekolah. So saya kata kita kena gerakkan. Sebab banyak ini berlaku di luar bandar. So ekosistem ketua kampung kita, JKK kampung tu masih lagi kuat. So kita kena gerakkan itu supaya ada kesedaran pendidikan yang menyeluruh. Ibu bapa ini lebih ambil berat kerjasama dari semua pihak lah kan. Dia begitu. Tapi bagus jugalah ditanya ini sebab ada peluang saya untuk berkongsi. Tapi kita berterima kasih kepada kerajaan yang ada sekarang ini sebab mengambil berat tentang hal itu. Saya sukalah sebab penatlah kami buat kajian tau. Susah mau dapat data tu. Saya pernah jadi keynote speaker satu kali 2022. Waktu tu di Sarawak. Depan premier lah. Waktu tu saya berucap depan premier. Kelas kau depan premier. Waktu tu antara isu yang kita mau angkat pada waktu tu adalah hasil dari saya diminta untuk bentang pasal Bimiaga. Dan memang saya akan dalam Bimiaga ni dia ada beberapa pilar. Salah satu yang saya fokus ketika itu adalah education and social cultural. Dan dalam benda tu saya sentuh pasal stunting. Tapi waktu tu stunting tu lebih banyak disentuh di Indonesia pada waktu tu lah. Dan saya tidak pernah terbayang bahawa stunting ini akan menjadi satu isu yang kritikal. Saya anggap kritikal di negeri saya sendiri sebenarnya. Pada hari ini Datuk kasih tahu begitu kan, saya pun dia, betul. Bayangkan ya, jadi begitu kan. So mungkin Datuk, kita sudah nampak bagaimana keseriusan IDS sendiri mengangkat isu itu kepada permukaan perbincangan umum dan akhirnya kerajaan negeri bersetuju secara konsepnya untuk menggerakkan Majlis Pendidikan Negeri. Dan daripada itu Datuk, bila saya nampak, saya mungkin ada sedikit idea yang saya sendiri merupakan sempat juga menyelitkan idea. Tidak, saya meminta pandangan daripada Datuk sendiri. Adakah benda itu sebab saya menggerakkan sekolah alternatif ni Datuk sejak 2003. Masa tu saya tingkatan 5 SPM dan banyak kawan-kawan yang rasakan macam kenapa kita tidak ajar on under. Ini baru real advocator Datuk. Tingkatan 5 sudah buat sekolah sendiri. Betul. Saya sudah ada sekolah alternatif di Kuna. Saya ajar melalui rumah pondok saya yang tak tahu apa, orang kau berdiri sini jatuh sebelah sana tu pun banyak. Anak-anak di kampung datang untuk belajar ABC. Dan bagaimana dengan usaha sebegitu kami berjaya tubuhkan sekolah alternatif seperti Karisma, Sekolah Minda Bistari di Kuna. Dan Datuk sendiri pernah pergi ke e-school. Itulah berkembang daripada usaha sebegitu. Dan saya sangat bersyukur bila saya nampak benda itu berkembang secara positif walaupun tidak menggunakan resources kerajaan. Dan saya nampak sebenarnya gerakan-gerakan advokasi dan juga volunteer sebegini, sukarelawan sebegini sebenarnya mampu untuk menjadikan even orang yang tidak ada dokumen Datuk, mereka mampu menguasai 3M. Mampu menguasai 3M. Jadi adakah sebenarnya cara untuk kerajaan negeri mengolah kerjasama antara pendidikan mainstream yang ni, struktur pendidikan mainstream dengan struktur pendidikan alternatif. Sebab saya nampak semasa kami buka Karisma Datuk, back to 2007 sehingga 2013, cikgu-cikgu sekolah biasa yang dia rasa macam dia susah mengajar budak-budak ni sudah membaca ABC, mereka menyuruh, mereka meminta student tu datang ke sekolah kami. Kami tanya, kenapa kamu datang ke sekolah ni sedangkan kamu sudah sekolah kerajaan kan? Tidak, kami tak pandai membaca. Jadi bila kami ajar mereka membaca dan sebagainya, sebenarnya mereka bayar RM1 saja Datuk. Satu hari RM1 diorang datang dan kita ajar 3M. Dalam masa 3-4 bulan, budak ini sudah pandai membaca. Dengan alternatif, gerakan-gerakan alternatif macam ini. So, adakah sebenarnya Majlis Pendidikan Negeri ini akan melihat mekanisme sebegini? Mungkin mekanisme saling melengkapi sistem pendidikan alternatif dan juga mainstream sebegini. Itu mengatasi masalah 3M. Saya tidak tahu sama ada itu akan diadaptasi, tapi bila majlis itu nanti ditubuhkan,
Itu adalah perkara pertama yang saya akan advocate. So di peringkat kebangsaan pun saya advocate juga. Ya betul tahu kan yang baru-baru ni yang saya datang engagement tu kan. Saya tidak mau bagi tahu lah apa keputusan di sana sebab itu masih lagi rahsia. Saya cuma mau share apa yang saya share di sana. Saya kata dalam konteks dokumen ni apa semua ni yang budak-budak tanpa warga negara ni saya kata sangat penting. Malah bukan untuk warga, bukan dalam kes itu pun. Dalam apa-apa kes pendidikan saya kata model negara-negara yang berjaya adalah bila mainstream ini berkolaborasi intim dengan berkolaborasi intim dengan gerakan-gerakan yang macam advokasi alternatif macam ni. Sebab itu saya cakap, hari itu saya marah diorang. Saya cakap, kamu tahukah kerana PPD di Tawau itulah maka diserbu sekolah alternatif di Omadal itu. Lepas tu di Tawau, lepas tu di Sempurna. Saya kata, saya mau bagi tahu saya cakap di KK kanak-kanak yang tidak berwarga negara ini buat macam-macam kekacauan saya cakap. Pergi mandi lah dia tu, mengganggu pelancong lah, bertempiaran di jalan lah. Lepas tu kadang-kadang buat perkara yang tidak senonoh lah apa semua. Saya kata, saya pergi Sempurna di community sekolah alternatif tu di Omadal tu saya kata, budak-budak ni dengan penuh sopan santun, tertibnya apa semua tu kan. Ini kata, hasil daripada pendidikan. Saya kata siapa yang untung? Siapa yang untung? Dia menguntungkan kita, masyarakat negeri Sabah sendiri kan. Sebab itu saya kata kita perlu sokong semua gerakan ini. Malah saya kata dia patut dikacukkan bersama dengan mainstream. Betul. Supaya dia betul-betul dia boleh flourish. So saya harap itu adalah merupakan arah tuju kepada Sabah kita. Tapi setakat ini kan saya nampak kerajaan negeri dia memang positif ke arah itu. Sebab itu isu dulu kan yang alternatif tu kan yang kena bakar apa semua yang bajau laut tu kan ada intervensi daripada kerajaan negeri tahu. Dia kata kita perlu ambil pendekatan yang lebih humanis yang kalau boleh win-win sebab kita mesti memahami setting sosial budaya dan juga sosial ekonomi mereka sebab kekangan-kekangan yang ada kan, jadi kita jangan mendenda sahaja. So saya anggap itu sebagai isyarat bahawa sebenarnya kita mempunyai penjawat awam ekosistem urus tabir yang kita kata terbuka kepada kolaborasi demi untuk kebaikan negeri ini kan. Betul. Nah, so itulah kita akan saya sangat selaku manusia ataupun rakyat Sabah yang memulakan gerakan pendidikan alternatif, saya rasa saya sangat sebab Datuk masa kami buka sekolah lagi awal dari Mukmin ke apa? Lagi awal dari Mukmin, lagi awal daripada Rumah Panggil lah dia mau cakap. Masa kami buka tu PPD minta sekolah kami ditutup. Kau sama siapa waktu tu? Semuanya adalah orang yang tidak ada dokumen. Tapi mereka ni kawan-kawan sekolah saya yang keputusan SPM 10A, SPP 4A tapi tidak ada dokumen dan tidak mampu untuk meneruskan pelajaran. Dan mereka-mereka ni lah yang saya kumpulkan untuk buka sekolah tu dan kami mengajar orang-orang di kami Kuna. Itu siapa? Masa tu Cikgu Bahar, Cikgu Fida, Cikgu Arman, Cikgu Leni. Kami ni lah Cikgu Azwan, Cikgu Izri. So bukan kami panggil cikgu lah, tapi kami bukanlah cikgu pun. Kami adalah tingkatan 5 dan juga tingkatan 6 yang berusaha untuk wujudkan sekolah dan mengajar budak-budak back to 2003 until sekarang. So even sekolah karisma tu pun saya yang cipta lagu dia. So kelas bagi orang yang menggerakkan pendidikan sebegitu ya Datuk, saya rasa bila Datuk sendiri memberitahu bahawa ada keterbukaan daripada segi kerajaan negeri, penjawat awam semakin terbuka untuk melihat pendekatan kacukan gerakan alternatif dengan mainstream ni untuk menyelesaikan isu-isu keciciran, isu-isu 3M di Sabah ni. Saya rasa apa yang saya usahakan sebelum ini saya rasa adalah sudah sinarnya. Okey Datuk, kita sudah sampai di soalan yang terakhir. Ada lagi soalan. Ini paling last sudah nih Datuk. Ini agak sedikit ni. Kalau Datuk pernah pergi ya kalau yang tingtong nih bah. Tingtong mana? Tingtong game. Saya tingteng saja sekarang ni. Game yang ada kalau kan panggil tingtong bah Datuk. Dia ada mesin dulu kan kita. Oh yang zon main. Ya. Ada satu game tu kalau kita tumbuk sini dia keluar sini, tumbuk sini dia keluar sini. Iya. Kan? Iya.
kami bercerita semalam dengan Dr. Janifal. Kami bercerita sama Dr. Janifal. Kita, Dr. Ramzan ni boleh disifatkan seperti game itu juga. Ya. Kenapa? Okey, kita bincang daripada awal. Zaman Barisan Nasional dia di mana? Zaman Perikatan Pakatan Harapan Pakatan Harapan. 1.0. 1.0. Itu dia pun di mana? Lepas tu musim Covid tu ada pertukaran 3 kali Perdana Menteri. Dia di mana? Dan sekarang ini dia di mana? Jadi kan ada setengah penjawat awam, ada setengah yang kata orang birokrat lah, Datuk. Ya. Kami sudah nampak ada yang pernah shining, lepas tu tiba-tiba disimpan dalam icebox. Ya. Ada yang begitu. Ini reality yang Reality. reality Ya. dalam dunia Ya. birokrasi Malaysia. Tetapi Dr. Ramzah dia seperti game tu lah. Ya. Kami sebenarnya dari semalam searching cari tu nama game. Kami tak tahu apa. Kami tak tahu apa nama game. Tapi kami pernah main lah. Dia macam tu. Dr. Ramzan ni, kau pukul sini dia tiba-tiba hidup di sini, kau pukul di sini dia hidup di sini kan. Dia sebenarnya apa sebenarnya kelebihan yang ada pada Dr. Ramzan? Satu. Kedua, dalam perubahan transisi politik, ramai birokrat yang jatuh dalam perubahan-perubahan tersebut. Ramai, Datuk. Kita tidak boleh nafikan. Ada orang yang memang hebat, apa semua, akhirnya hanyut dalam permainan itu. Ya. Dan malam semalam, kami berjumpa selepas beberapa mesyuarat kan, Dr. J. Kami mengambil keputusan untuk bertanya. Apa sebenarnya mazhab politik Dr. Ramzah? Tak perlu sebut parti kan, tak perlu sebut apa-apa kan. Cuma kita mau tahu apa sebenarnya idealisme yang terkepung di kepala seorang yang bernama Datuk Dr. Ramzah Dambul bila dia melihat politik dari kanta dia sendiri. Okey. Mazhab politik saya sangat jelas. Pas. Mazhab politik saya adalah memperjuangkan komuniti marginal dan kepentingan rakyat. So saya sentiasa asosiasikan dengan itu. Ini terlalu selamat. Tapi sebab itu sebenarnya saya rasa, dan sebenarnya saya tidak merancang pun. Setengah orang cakap, sampai ada orang cakap dengan saya, tahu macam mana dia ni bermain politik. Sampai dia hidup. Saya kan masa saya di Putrajaya itu kan, saya masa itu adalah pertukaran di antara Barisan Nasional dengan ni. Semua orang ingat saya akan semua saya akan ditamatkan lah balik, sebabkan saya dilantik kerajaan semua. Tidak, malah ditahan lagi oleh YB Yobiong. YB yo, saya cakap ni di sini ni sebab ni bukanlah kata saya sangat berharga, tapi YB yo, dia nampak bahawa saya perlu ada di situ sebab ada kerja yang perlu diteruskan. Maknanya dia tidak nampak bahawa saya ini terikat dengan mana-mana apa semua dan sebagainya. So mazhab politik saya kata yang itu. Mazhab politik saya adalah memperjuangkan rakyat. So siapa-siapa sahaja, dan kebetulan pula setiap kali ada government baru dia memang memperjuangkan rakyat kan. So inilah. Yang kedua yang saya mau cakap juga ialah kita sebagai penjawat awam ini, we have to stick to what we are good at. Apa yang kita good at, executing things dan merealisasikan polisi, bukan berpolitik. Berpolitik ini sebenarnya saya mau bagi tahu, saya kenal dengan ramai pemimpin-pemimpin politik ni. Tidak kira siapapun, diorang sebenarnya suka dia tidak suka pun penjilat. Tiada satu pun pemimpin saya bagi tahu, walaupun kita nampak karakter dia ni macam ni, kata tapi dia tu suka dijilat tahu. Saya tahu sebab saya banyak kipas-kipas dia begini, dia suka. Iyalah dia ahli politik, dia tunjukkanlah suka bila kamu kipas-kipas kan. Tapi sebenarnya di belakang kadang-kadang dia cakap, malas saya dengan dia ni, apa masalah dia ni kan. So betul, majority pemimpin politik yang baik, dia mau orang yang jujur, yang really you do your things. So itu saja yang saya buat. Saya tiada apa-apa strategi pun, saya buat macam tu sahaja. Sebab itu saya rasa macam di mana-mana pun nanti macam angkuh lah pula bunyi itu kan. Tapi setakat inilah berdasarkan bukti-bukti yang ada, saya belum lagi pernah tenggelam lah. Tapi satu juga yang paling penting juga ialah
nilai setia kawan. Betul. Saya ini seorang yang mempunyai nilai setia kawan yang tinggi. Kalau saya sudah kenal orang tu, saya sudah berkawan dengan dia, saya akan hormat dengan dia, saya akan terus jumpa dengan dia, walaupun circumstances berubah. I will never desert my friends lah. Saya ada ramai kawan politik dari BN, daripada PH, daripada Warisan, daripada GRS, semua ni. Kalau saya bercakap kawan politik saya keluar saja, minum, berinteraksi. Kan kalau kadang-kadang ada jemputan yang casual, tidak boleh lah yang rasmi kalau dalam konteks kerajaan kan, saya okey saja sampai diorang tanya, kamu ni tahu dengan kerajaan ni, kamu tidak takutkah kalau kamu kena nampak nanti dia pecat kamu? Senang saja saya jawab. Saya cakap, saya kenal kamu dulu sebelum saya dapat jawatan ini. So saya perlu dahulukan yang itu. Dan kalau disebabkan saya menghormati persahabatan kita ini, maka saya kehilangan jawatan ini, saya tidak rugi apa-apa. Sebab jawatan itu baru, kamu tu lagi lama. So saya pergi, saya tiada masalah dengan yang itu semua, dan saya rasa ramai pun orang-orang yang apa semua tu dia tahu bahawa saya punya pendirian adalah begitu. Tapi when it comes to work, saya diberi amanah, saya diberi tanggungjawab, saya diberi tugas, saya bukan saja buat 100%, 200%. Kan, Janifal, kita sampai hujung minggu tengah malam buat kerja kan. I can promise you that. Tapi dari segi persahabatan, jangan kontrol dengan siapa saya boleh berkawan. Betul. Datuk, last but not least. Semua orang mengenali Rem Dambul dari berbagai kanta. Okay. Yang kenal Rem Dambul begini. Janifal mengenal doktor begini, saya mengenal doktor dengan cara begini. Tapi untuk Datuk Dr. Rem Dambul sendiri, apa lagi perkara yang mungkin satu hari untuk dicapai yang mungkin belum lagi sampai ke tahap itu, tapi dalam perjalanan hidup ini itulah yang doktor mau tuju. Okey, satu saja lagi yang saya mau capai ialah saya betul-betul saya mau ada satu saya punya gerakan advokasi yang tersendiri di mana saya full control dengan yang itu dan sangat fokus kepada itu. So maksudnya ini saya bercakap pasal bersaralah ni. Sebab itu saya sebenarnya ada rancangan untuk okey. Semua yang mengintai jawatan saya sekarang, ini berita baik untuk anda semua. Semua yang sedang mengintai jawatan saya sekarang, berita baik untuk anda. Semua orang yang rasa saya sedang menyaingi anda untuk mendapatkan jawatan-jawatan tertentu, ini juga berita baik untuk anda. Sebab saya akan bersara daripada ekosistem government dalam waktu yang terdekatlah, sama ada setahun atau setahun lebih atau 2 tahun, tapi dalam waktu yang terdekat. Kenapa? Bukan sebab saya ada masalah dengan ini, tapi saya rasa dalam platform ini saya telah pun memberikan segalanya. Jadi saya ingin memberikan lagi sesuatu yang lain khusus untuk community di mana saya betul-betul boleh fokus, dan saya tidak boleh tunggu itu sampai saya bersarah sampai umur yang wajib tu. Sebab masa tu saya sudah tidak ada tenaga. Saya sudah tidak ada saya sudah tidak ada tenaga, sudah tidak ada passion mungkin kan. Jadi sementara masih sehat ini, masih lagi bergetah ini. Jadi saya mau melakukan itu sebab itu adalah impian saya lah. Dan Cafe Rumba Buku ini yang saya mau buat itulah kan. Itu sebenarnya saya mau jadikan Dewan Community. Dan saya akan convertkan Pangi ini sebagai pusat pertemuan community sepenuhnya, di mana advokasi tentang ekonomi akar umbi dan juga pendidikan saya boleh gerakkan lagi lah tanpa sebarang kongkongan lah, sebab kita sudah bebas sepenuhnya. Mana tahu kita boleh bekerja sama? Boleh. Kami sangat ready untuk menjadi podcast rasmi. Ataupun alhamdulillah kita sudah sampai di akhir podcast ini. Sebenarnya soalan terakhir tu kita membuat macam scene dia ada nangis-nangis sikit gitu makan. Tapi tidak jadi. Kerana itulah Dr. Ramza Dambul, dan alhamdulillah doktor, thank you kerana sudi menerima kami, dan kami rasa terlalu banyak yang kami dapat hari ini dan terlalu banyak yang orang akan tahu dan faham siapa sebenarnya sosok
Rem Dambul yang dorang baca-baca sejak tu kan. Ya, betul. Jadi dan doktor pun mungkin banyak lagi perkara yang mau dikongsikan. Mudah-mudahan selepas ni ada sesi lagi lah bersama kami lah Anak Ya, Laut Podcast. Boleh. Kan? Boleh. Memang banyak lagi ada banyak isu yang mungkin kita boleh timbulkan dan kita bincangkan secara terbuka. So itulah. So terima kasih kepada Yang Coffee. Ya, Habis terima juga. kasih Yang Coffee. Habis. Sedap. Tengok habis ni. Saya tidak baru beberapa minit tadi tu kan sudah habis. sudah. Jarang tu jadi ya. Lepas ni mesti 2 cup kalau dengan Dr. Rem. Ya, bukan Dan- 2 cup, 3 cup. Dan terima kasih juga doktor kepada Rumah Pangi kerana sudi membuka semula pintu ini untuk anak-anak Pangi ini. InsyaAllah lepas ni kita mau buat reunion kan. Mungkin ada sesi podcast khas jugalah. Ya, Pada bagus waktu tu, itu. bagus tu. Kita kena Kan? buat. Dan kepada semua penonton, segala yang baik tu memang datang daripada yang baik-baik lah kan. Yang tidak baik tu kita ketepikan, kita positifkan saja setiap perkara yang kita bincang dalam podcast ini. Dan kepada semua penonton juga, siapa-siapa yang berminat untuk datang ke Pangi, bolehlah hubungi dan juga tengok di sosmed Facebook dan Ya, IG Facebook. kan. Ya, Ada IG. kan? Ya, Facebook ya, dan ada. IG Rumah Pangi. Kerana kalau tidak datang ke sini anda tidak akan merasai betapa uniknya pengalaman anda itu nanti di Pangi. Okey, terima kasih Okey. doktor. Terima kasih banyak, Dok. Okey, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di episod yang ke-7 nanti. Yeah.